Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam puasa je belaka ni. Macam poso yo, tak larat yo jawab salam . Sekali lagi ya, saya bagi salam, jawab dengan semangat. Ini satu doa. Berapa orang yang mu'alaf di sini? Boleh angkat tangan? Angkat tangan yang mu'alaf? Oh, memang hampir semua mu'alaf. Masya Allah. Siapa mu'alaf 1 tahun? 1 tahun baru dia masuk Islam. Oh, ada yang 30 tahun. Oh, ada yang baru 1 tahun. Angkat tangan lagi sekali. Masya Allah, Allahu Akbar. Baru 1 tahun. Allahu Akbar. Saya rasa saya kena alih duduk tengah lah kan? Okey. Dia macam bila ujung ni kan? Boleh. Okey, subhanallah. Lepas tu, kamu letak depan, saya ke belakang lagi. Biar kamera tu duduk depan. Sini satu, sini satu. Okey. Rendahkanlah ya. Rendahkan supaya tak ganggu ni audien. Rendahkan lagi. Kepatkan je. Lagi. Rendahkan lagi. Saya tak nampak muka sana. Okey. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. InsyaAllah saya memberikan salam sekali lagi. Dalam agama kita Islam, baru saya tanya tu sebab rupanya ada yang baru tempoh 1 tahun memeluk Islam. Jadi kalau dalam agama lain ataupun mungkin dalam budaya bangsa yang lain, bila jumpa kita akan ucap sesuatu. Kita panggil greeting kan? Kita ucap hi, hello, good morning, good evening, have a nice day. Contoh kan, kita sebut sebagai greeting lah kan, ucapan bila kita jumpa. Tetapi dalam Islam kita ada satu syiar yang mana bila kita beramal dengannya, kita dapat pahala. Kemudian kita telah menunjukkan ciri-ciri orang Islam. Jadi hanya orang Islam saja yang menggunakan greeting yang seperti ini. Dan ia adalah satu doa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa adalah kepala kepada ibadah. Maksudnya, membaca doa ini adalah satu ibadah yang akan diberi pahala berganda, bukan sekadar Allah makbulkan doa. Jadi ucapan saya tadi, Assalamualaikum, membawa maksud salam sejahtera ke atas kamu semuanya, warahmatullah, dan rahmat Allah ke atas kamu, wabarakatuh, dan berkat Allah ke atas kamu semua. Jadi saya dah mulakan dengan satu doa. Kemudian kita kalaulah one by one, kalau berdua saja saya bagi salam kepada seorang, hukum menjawab salam adalah wajib. Membawa maksud, kalau kita sengaja tak jawab dan kita dengar orang sedang bagi salam, hukumnya berdosa. Tapi bila saya bagi salam secara umum, ramai-ramai macam ni, mungkin ada yang khayal, tak perasan sebab leka tengah tengok telefon, contoh. Jadi ada dah yang menjawabnya, bukan semua, ada yang tertinggal tak jawab, tak berdosa. Tetapi kita telah kerugian
yang sangat besar, iaitu mendoakan saudara kita semula selepas kita didoakan. Jadi insya-Allah saya akan bagi salam lagi sekali. Ia adalah satu doa, dan doa itu doa yang paling kita perlu sepanjang hidup kita. Kita perlukan apa? Keselamatan. Assalamu, keselamatan ke atas kamu. Kesejahteraan ke atas kamu. Warahmatullah, kita perlukan rahmat Allah. Kalau dapat rahmat Allah, bermaksud kita dapat perlindungan daripada Allah, rizki daripada Allah, pertolongan daripada Allah. Wabarakatuh, dan kita dapat keberkatan dalam hidup kita. Rumah yang besar, jika tak barakah, ia adalah musibah. Kita akan dihisap oleh Allah. Kereta yang baik, pakaian, makanan, pasangan, anak-anak, semua itu adalah ujian untuk kita. Tapi jika semua itu barakah, Allah beri keberkatan, maka ia menjadi satu anugerah yang mana kita akan dapat pahala. Rumah yang kita duduk tu, walaupun kita tak boleh bawa masuk dalam kubur, tapi barakah rumah tu boleh membawa kebaikan sampai dalam kubur. Faham ke tak faham kan? Rumah itu kita duduk dalam rumah berkasih sayang, kan? Kita dirikan solat, dalam rumah tu kita baca Quran, kita zikir. Jadi rumah itu barakah. Kereta pula kita guna buat cari rezeki, kita pergi tempat yang baik, bukan tempat maksiat. Kereta itu barakah. Kereta tak boleh bawa dalam kubur. Barakah kita guna kereta tu boleh bawa. Barakah membawa maksud ziyadatul khair. Perkara yang bertambah-tambah kebaikan. Dan kebaikannya tak akan putus walaupun kita mati. Sebab itu 3 doa tadi tu yang saya sebut. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu, warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sangat besar. Kalau kita dapat 3 ni dalam hidup kita, dapat keselamatan, dapat rahmat, dapat berkat, insya-Allah husnul khatimah. Jadi kalau kita tahu betapa besarnya nilai memberi salam dan menjawab salam, maka kita akan beri perhatian bila ada orang memberi salam. Dan kita akan cuba untuk menjawab. Kerana apa? Doa saudara kepada saudaranya secara sembunyi adalah doa yang makbul. Subhanallah. Sabrina boleh stay ke atas ya? Boleh ni. Dan Ustazah minta jadi pening pula kiri kanan. Letak satu tempat dan Sabrina stay je. Pusing juga kepada audien. Subhanallah. Mungkin ada satu kerusi lah untuk Sabrina kat sini. Okey, subhanallah. Nak bagi salam ni ya, lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang paling untung saya bagi salam kepada semua orang dan saya dapat balasan. Mungkin dalam ni ada dalam 50-60 orang yang mendoakan saya semula. Sebab itu bila kita jumpa ada orang yang berkumpul, kita kena ambil peluang bagi salam. Nampak 5 orang kawan-kawan kita, Assalamualaikum. Mereka pun jawab, Waalaikumsalam. Kita dapat 5 orang yang mendoakan kita kesejahteraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Salamun alaikum bima sabartum. Sadaqallahul azim, yang bermaksud salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Dalam surah Yasin ada juga perkataan salam. Salamu qawlam min rabbir rahim. Salam sejahtera daripada Tuhan yang Maha Pengasih. Ahli syurga bila masuk syurga, yang pertama sekali akan diucapkan salam. Bahkan bila kita masuk dalam kubur besok setelah meninggal, kubur itu juga mengucapkan kesejahteraan dan keselamatan kepada kita jika kita mati husnul khatimah. Subhanallah. Firman Allah tadi, Allah berfirman, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Dan orang-orang yang sabar, Allah berfirman, bila masuk ke dalam syurga, lalu para malaikat akan berdiri di setiap penjuru syurga. Akan berdiri di setiap penjuru syurga menyambut kedatangan orang-orang yang sabar masuk ke dalam syurga.
Saya nak tanya di sini, tuan-puan sekalian, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, siapa yang sabar di sini angkat tangan? Siapa orang yang sabar? Angkat tangan. Subhanallah, nak ngaku takut perasan kan? Ada yang angkat tangan nak? Angkat, siapa yang sedang sabar sekarang? Angkat tangan. Angkat, semua wajib angkat. Nak masuk syurga kan? Semua kena ngaku ni, sabar. Kalau tak sabar, dah ketuk dah tu pinggan tu. Mana makanan, lapar. Dah lah baru masuk Islam 1 tahun. Dah mungkin ada yang kali pertama belajar puasa. Sama ni 4 jam sekali minum air, 3 jam sekali minum air. Ni 13 jam tak boleh minum air. Sebab itu dinamakan Syahrul Ramadan, Syahrul Sabr. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Subhanallah. Bulan Ramadan, boleh ikut saya tak? Syahrul Ramadan, Syahrul Sabr. Bulan Ramadan, bulan kesabaran. Subhanallah. Sebab itu Nabi SAW bersabda, bila saya sebut Nabi Muhammad, kita pun sebut sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam perkongsian ni, saya mungkin akan sebut banyak kali nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh saja nak sebut kuat ataupun perlahan. Tapi sebab dalam majlis perlahan je lah, nanti kan berlawan dengan saya. Kan? Bila sebut je Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, Nabi pernah bersabda, "Ghurima anfun man dzukirtu indahu man dzukirtu alayya man dzukirtu indahu lam yusalli alayya." Nabi kata, ghurima anfun, rugi. Sangat-sangat rugi, amatlah rugi. Barang siapa yang disebut namaku. Sabar yang kat belakang tu, sabar. Kan? Bukan depan je sabar, yang belakang pun sabar. Dia borak kat belakang, kita dengar. Subhanallah. Nabi sebut, barang siapa yang disebut namanya, namaku di hadapannya, kemudian lam yusalli alayya, dia tidak berselawat kepadaku, ghurima anfun, Nabi kata dia sangatlah rugi. Tuan-puan sekalian, waktu nama Nabi Muhammad tak disebut, mungkin kita lupa nak selawat. Tapi bila nama Nabi Muhammad disebut dan kita tak selawat, sangatlah rugi. Mungkin daripada pagi sampai sekarang kita tak tahu berapa kali dah kita selawat, dan mungkin ada orang tak selawat lagi. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan kerana, subhanallah, bukanlah kerana Nabi perlukan selawat, tetapi kitalah yang memerlukan selawat tersebut. Saya kira semuanya faham ni konsep ni. Siapa yang boleh jamin masuk syurga dengan amal solehnya? Siapa di sini boleh jamin? InsyaAllah Ustazah, saya rasa saya boleh masuk syurga. Sebab apa puan? Sebab saya solat tak tinggal. Siapa yang rasa boleh masuk syurga dengan solat dia? Ada tak yang boleh jamin solat dia diterima Allah dan dia rasa dia boleh masuk syurga dengan solatnya? Okey, ada yang angkat tangan. Siapa yang rasa boleh jamin, rasa confident boleh masuk syurga dengan ibadah puasa dia? Okey. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, yang angkat tangan betul juga, yang tak angkat tangan pun betul juga. Hakikat sebenarnya, tidak ada siapa yang boleh menjamin diri kita ni confirm masuk syurga. Tak ada siapa. Tetapi yang confirmnya ialah, kalau kita berselawat kepada Nabi dengan rasa cinta, berselawat sungguh-sungguh, maka insya-Allah janji Rasulullah akan beri syafaat kepada kita. Nabi SAW bersabda, orang yang paling dekat dan rapat denganku di mahsyar kelak. Bila kita berada di padang mahsyar kelak, semua orang nak dekat dengan Rasulullah sebab nak minta tolong. Tapi Nabi sebut, orang yang paling dekat denganku, yang paling rapat denganku di mahsyar kelak
adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Subhanallah. Sebab itu Nabi kata, rugi orang yang namaku telah disebut di hadapannya tetapi tetap tak berselawat kepadaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kita selawat dululah, boleh? Boleh ya? Ingat selawat. Subhanallah. Okey, kita selawat. Saya ni suara saya sebenarnya sedap, tapi saya tak nak tunjuk sangatlah. Kedua, puasa kan, jadi kurang sikit ni suara. Saya suka tengok ni Uncle Mikael, baju merah hari ni. Uncle apa khabar? Subhanallah. Uncle selalu datang tempat kami dan kami sangat mengalukan semua mualaf yang hadir, asnaf, datanglah tempat kami juga. Kami beroperasi di Senawang. Uncle tahu, Uncle selalu datang buka puasa kan. Uncle dah dapat baju raya kita kan, dah dapat dah 2 pasang. Lepas hari ni dapat lagi Uncle baju raya. Masya Allah. Yang ada Al-Fadhil Ustaz, Masya Allah, saya tak ingat nama tapi Subhanallah, Ustaz Anur Azlin. Betul Ustaz, minta maaf Ustaz, saya ni kan nama. Masya Allah, Ustaz wakil pusat dakwah juga. Nanti Ustaz akan bagi ucapannya. Sikitlah, subhanallah. Nanti unta pun tak semelih lagi tu. Jadi nampak tak unta tu? Jadi lambat juga ni makanan nak masak. Nampak tak unta tu? Jadi lambat juga. Sempatlah ni saya bercakap, Ustaz bercakap. Subhanallah, kita selawat sikit ya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari selawat tu jap ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kalau siapa yang tu sama-sama ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Betul tak ni ya? Nada betul ya? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Okey, sama-sama semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina, فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا خط يا وجه السرور. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini.
Okey, last. Sallallahu ala Muhammad. Kuat lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Allahu akbar. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi asyara salawat." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Tadi tu kita berselawat lebih kurang dalam lebih 10 kali. Kali 10 maksudnya kita akan bakal mendapat 100 kali ganda rahmat daripada Allah. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, kita tak boleh jamin untuk masuk syurga Allah dengan apa jua amal ibadah kita. Tetapi insya-Allah dengan pertolongan Rasulullah, dengan syafaat Nabi Muhammad, insya-Allah kita boleh masuk syurga. Dan dengan syarat apa? Kita perlulah banyak berselawat kepada Nabi. Sebab itu saya nak kongsikan kepada tuan-puan sekalian, saya ni menyampaikan dalam level yang sangat sederhana. Bukan rendah tapi sederhana. Tuan-puan dimati Allah sekalian yang berada di live, ada yang melihat kita lebih kurang hampir dalam 2000 bila campur dua ni. Di hadapan saya sekarang adalah mu'alaf. Ada yang baru masuk Islam 1 tahun, mungkin ada tak sampai 1 tahun. Ada yang 30 tahun, Masya Allah, yang dah faham sangat, dah jadi pendakwah dah. Subhanallah. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Uncle Mikael berapa lama? Berapa tahun? 2 tahun, subhanallah. Uncle Mikael selalu juga datang belajar, dan antara zikir yang Uncle Mikael ingat, zikir apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah. Allahu akbar. Boleh Uncle naik atas? Boleh Uncle datang? Okey, jemput Uncle. Tepukan gemuruh untuk Uncle Mikael. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Saya bagi salam. Assalamualaikum. Uncle jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu memang sangat disarankan oleh Rasulullah dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, Tuhan kita. Yang mana Allah ada berfirman di dalam Al-Quran, apabila kamu diberikan salam, ucapan salam, maka balaslah dengan yang lebih baik daripada itu. Jadi saya bagi salam pada Uncle, Assalamualaikum. Uncle balas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dan kalaulah saya bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita boleh balas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Itu contohlah. Tak apa, kalau tak ingat tak apa. Tapi sangat bagus. Bila ada orang bagi salam pendek, kita jawab lebih panjang. Itu sunnah Nabi. Nabi sangat memuji orang yang buat perkara ini. Jadi hebat. Uncle Mikael, walaupun baru, kalau kira ikutkan baru. Kalau umur baby 2 tahun, umur 2 tahun ni baru pandai berlari lah. Kan? Kadang-kadang jatuh lagi. Jadi bila baru masuk Islam, walaupun umur Uncle berapa? 62 tahun. Jadi masa umur 60, Uncle dapat maksudnya kembali kepada fitrah masuk Islam. Okey Uncle, zikir apa yang Uncle hafal masa tu kan Uncle datang dekat dewan kita, lepas tu Uncle dengar satu perkongsian kan mu'alaf. Okey, boleh Uncle dengarkan kepada kita semua? Itu Nabi Yusuf kan? Nabi Yunus. Betul. Itu adalah doa Nabi Yunus. Ingat? Masya Allah. Okey. Boleh bacakan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah. Takbir. Allahu akbar. Uncle tahu tak maksud dia apa?
Lebih kurang. Lebih kurang. Okey. Macam mana maksud dia? Minta rahmat dan pahala. Minta pahala. Subhanallah. Okey, maksud dia uncle, itu doa Nabi Yunus alaihi salam. Ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan Nun, ataupun kita panggil paus biru lah. Kan? Ketika itu, subhanallah, Nabi Yunus alaihi salam mengulang-ulang zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maksudnya ialah tiada Tuhan melainkanmu ya Allah. Subhanaka inni, maha sucimu, inni sesungguhnya aku, kuntu minaz zalimin, aku melakukan kezaliman. Itu maksud dia. Doa ni ataupun zikir ni sebenarnya kita sedang memohon ampun dengan Allah. Kita mengaku, ya Allah, aku zalimi diriku. Apa maksud kita zalim diri kita? Bukan kita pukul badan, bukan kita cubit badan. Okey, contohnya kita sakit, lepas tu kita tak makan ubat. Doktor pun cakap, kamu zalimi diri kamu sendiri. Sebab kamu tak makan ubat, badan kamu makin sakit. Jadi, umpamanya bila kita buat dosa, kita tak minta ampun dengan Allah, kita zalim diri kita sendiri. Sedangkan Allah itu maha pengampun. Kita minta je, Allah ampunkan. Besar mana pun dosa, tunggu minta je ampun, Allah ampunkan. Tapi sebab kita ini malas minta ampun dengan Allah, maka kita sedang zalim diri kita. Subhanallah. Jadi doa Nabi Yunus alaihi salam itu dikatakan, disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Nabi suruh kita beramal, jika kamu perlukan sesuatu, minta pertolongan dalam keadaan susah, kalau sedih, Nabi pesan supaya beramallah dengan zikir Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ulang, akhirnya Allah beri pertolongan. Walaupun dalam perut ikan tetap hidup. Manusia tak akan boleh hidup dalam perut ikan sebab tak ada udara, tak ada cahaya. Lepas tu dalam keadaan gelap gelita, bukan ada lampu dalam perut ikan. Sempit. Tetapi barakah Nabi Yunus duduk ulang-ulang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka dapat pertolongan, perlindungan, keselamatan daripada Allah. Saya nak tanya uncle. Uncle kan setelah masuk Islam, apa perasaan uncle? Rasa gembira, seronok, Masya Allah. Bahagia. Boleh yang selamat. Rasa selamat. Yo. Ya. Ada jagaan Allah. Ada jaga. Siapa jaga uncle? Allah. Allah, subhanallah, Allah jaga. Uncle kan sekarang duduk kat rumah di satu bilik. Lepas tu uncle kan cari rezeki bawa taksi kan? Yo. Okey, kadang-kadang ada hari tak ada penumpang. Pernah tak? Yo, betul ada. Tak ada penumpang. Penumpang tak ada. Sedih tak bila tak ada penumpang? Satu hari pusing-pusing bawa taksi, tak ada seorang pun naik, tak ada duit langsung hari tu. Sedih tak? Sedih. Macam mana mau bayar sewa? Mau bayar sewa. Ya. Tapi apa uncle buat? Bila sehari tak ada, lepas tu sedih, uncle buat apa untuk happykan balik? Minta dari Allah. Masya Allah. Contoh uncle minta macam mana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya rasa uncle masih ingat cerita saya. Nanti saya cerita kisah ni. Sebab masa tu uncle datang, saya ceramah kan. Lepas tu uncle dengar saya bercerita bagaimana seorang bukan Islam, dia baca doa tu kan. Lepas tu uncle ingat tak, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ni juga ada seorang mualaf yang hidup dia susah, sakit, anak pun sakit, dan itulah zikir dia amal. Dia kata bila dia susah je dia akan baca zikir tu, mesti ada pertolongan Allah. Mesti ada orang datang. Dia lapar, dia tak ada duit, tiba-tiba je ada orang bagi makanan. Dia nak pergi satu tempat, dia perlukan belanja tapi tak ada duit, tiba-tiba je ada pertolongan Allah. Sebab itu mualaf tu cerita, saya tak ingat mualaf tu ada hadir tak dekat sini, tapi saya ingat yang perempuan masa tu ceramah kita di Dewan. Masya Allah. Uncle, ucapan terakhir uncle, mungkin uncle ada nak pesan apa-apa kepada kawan-kawan. Semoga Allah
memberi rahmat pada kita selama bulan Ramadan ini dan selama-lamanya. Subhanallah, amin. Terima kasih Uncle. Masya Allah. Sila. Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang pukul berapa ni, Dik? 6 suku. Saya kena berhenti 6.30. Ada 15 minit lagi ya. 6.30. Lepas tu nanti ada ucapan, ada pembagian hadiah. Subhanallah. Ini adalah satu kisah benar. Walaupun saya tak kupas berkenaan dengan Ramadan, nanti saya sebut sikitlah pasal Ramadan. Tapi kalau kita boleh beramal dengan zikir ni pun, pada malam-malam akhir Ramadan ni, ulang banyak-banyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu dah bagus sangat. Saya nak cerita, ini kisah benar. Diceritakan oleh... buat rapat. Dua-dua kat sini. Okey. Ini kawan saya bercerita. Kenal kan Serena anak Chief Wan tu. Kawan lah. Dia cerita dia pernah handle satu program. Program ni masak-masak dengan mu'alaf. Lepas tu dia pun tanyalah seorang mu'alaf India. Dia tanya, macam mana kamu boleh masuk Islam? Lepas tu mu'alaf ni pun bercerita, dia kata, okey, jadi mu'alaf ni pun bercerita, dia kata macam mana dia boleh masuk Islam. Dia kata, sebelum dia masuk Islam, dia adalah pembunuh upahan. Kerja bunuh orang. Mungkin tembak ke apa-apalah. Ni bukan cerita luar negara, cerita dalam Malaysia. Dia kerja pembunuh upahan, ambil upah bunuh orang. Lepas itu satu hari, dia bertanya kepada seorang perempuan Islam. Masalah dia ialah dia tak boleh tidur malam. Bila nak tidur, dia tak boleh lena, dia makan ubat tidur pun tak boleh, macam roh-roh ganggu dia. Sebab dia dah bunuh ramai orang, sangat kejam, sangat zalim. Satu hari dia tanya kepada perempuan Islam ni. Dia kata, macam mana aku nak buat? Dia tak ceritalah dia ni kerja bunuh orang apa. Aku nak buat, aku tak boleh tidur. Macam kena ganggu, macam kena kacau. Lepas tu wanita Islam ni kata, okey, kamu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia tulislah, lepas tu dia ajar. Padahal bukan Islam lagi ni. Ini bukan Islam lagi ni. Tetapi India ni, maksudnya kaum India bukan Islam ketika ni lelaki ni dia baca je. Walaupun dia belum bukan Islam. Dia masih lagi belum Islam. Lepas tu, subhanallah, dia cerita balik kepada wanita tu. Dia kata, apa yang you bagi hari tu? Bila saya baca, memang betul lah, saya sudah tak diganggu lagi, saya boleh tidur lena. Lepas tu yang Islam ni, wanita Islam ni pun ceritalah, itu zikir Nabi Yunus, cerita-cerita tentang Nabi Yunus. Lalu lelaki ni kata, aku belum masuk Islam, aku baca zikir tu pun, aku dah dapat rasa tenang, aku dapat tidur dengan baik. Kalau aku masuk Islam, lagilah tenang. Akhirnya lelaki ni masuk Islam. Selepas itu, dia tak jumpa lagi wanita tu. Dia jumpa wanita itu selepas dia nikah. Dan dia nikah dengan wanita tersebut. Macam itulah. Akhirnya dia nikah dengan wanita tersebut. Jadi isteri dia, alhamdulillah. Subhanallah, cerita tu memberi saya pengajaran. Zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ini, bila seorang manusia minta, walaupun dalam keadaan dia tak percaya lagi dengan Allah, dia tak yakin pun dengan Allah, Allah tetap beri apa yang dia minta. Dan mungkin ini persoalan kan, sebelum ini kalian ni bukan Islam. Kalian boleh tengok, kan kamu semua pernah dulu masa belum Islam, minta dengan Tuhan yang lain daripada Allah, tapi tetap dapat kan? Dapat juga kan? Nak dapat apa, anak berjaya, nak dapat bisnes ke apa, tetap dapat. Padahal dulu minta bukan dengan Tuhan yang bernama Allah, bukan Tuhan Allah sebagaimana yang kita sembah hari ini, tapi tetap dapat. Kerana itu sifat Allah, Ya Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Allah beri kepada siapa pun yang minta, siapa pun yang berusaha walaupun bukan Islam. Tetapi nama Allah Ya Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Rahim iaitu kasih cinta Allah. Ini lagi dekat dengan Allah. Hanya Allah beri kepada orang Islam sahaja. Sebab itu kita ni special, very special.
Kita dapat lebih lagi. Kita bukan dapat dunia saja, kita akan dapat dalam kubur selepas mati. Kubur kita akan indah macam taman syurga. Memang kita nampak kubur tu sempit, yang lahat tu sempit je kan. Tapi bagi orang Islam, bagi orang yang beriman, bila masuk dalam kubur, rumah dalam kubur itu akan lebih luas daripada rumah di dunia ni. Dan dalam kubur itu, dia tak ada dah kena kerja, bawa taksi, tak ada dah. Tapi dia tak akan lapar, dia tak akan penat, dia tak akan takut. Ini hadis Nabi SAW. Apabila dibawakan jenazah orang yang soleh, lalu ditanam, kemudian dah pergi dah ahli keluarga ni, orang yang tanam semua dah balik, tinggal seorang-seorang. Lalu kubur akan berkata kepadanya, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam sejahtera ke atas kamu. Engkaulah orang yang aku cintai, yang berjalan di atasku selama ini. Lalu kubur pun meluaskan seluas mata memandang. Lalu ada satu pintu yang akan boleh melalukannya ke syurga. Tapi tak boleh masuk syurga lagi. Sebab itu orang Islam, orang yang beriman, dia tak takut mati. Sebab dia tahu mati adalah perpindahan daripada alam dunia ke alam yang seterusnya, iaitu alam barzah. Yang mana alam itu boleh jadi jauh lebih indah daripada alam dunia. Subhanallah. Sebab itu tuan-puan dimati Allah sekalian, antara zikir, kalaulah tak hafal, Google zikir Nabi Yunus. Kita sebut sama-sama boleh? Mungkin ada yang belum hafal. Kalau siapa yang tak ingat juga, jumpa Uncle Mikael. Uncle Mikael pun ulang-ulang. Uncle Mikael pula ajar kan. Subhanallah. Okey, boleh ikut sama-sama ya. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillah, kita dah sama-sama zikir itu kan. Masya Allah, alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya hormati, yang saya kasihi. Walaupun kalian baru memeluk agama Islam setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, berbanding saya lahir Islam, boleh jadi anda, tuan-puan sekalian, jauh lebih baik daripada saya. Anda jauh lebih baik daripada kami semua. Kerana keyakinan dan juga kesabaran. Tadi tu kan saya tanya siapa orang yang sabar di sini. Sebenarnya tuan-puan sekalian adalah orang yang sangat sabar. Bukan mudah kalian nak masuk Islam. Mungkin ada yang menempuh ujian, dihalau oleh keluarga, dipulaukan, kehilangan tempat kerja, kehilangan orang tersayang, kehilangan pekerjaan, kehilangan macam-macam. Subhanallah. Sebab itu saya sangat selut, saya sangat kagum, saya sangat hormat. Saya mohon doa daripada tuan-puan dan mati Allah sekalian. Nanti kita sama-sama tarik-menarik ke syurga. Dan saya rasa bersyukur pada petang ini sebab saya boleh tumpan keberkatan tuan-puan sekalian. Tuan-puan jauh lebih baik daripada saya. Subhanallah, kerana tuan-puan mengenali Allah saat dewasa. Dan kalian mengenali Nabi Muhammad SAW saat telah matang. Masya Allah, dah boleh berfikir. Fikiran tuan-puan sangat jernih, hati sangat bersih. Dosa saya dengan tuan-puan sekalian jauh lebih banyak saya. Saya telah menghimpun dosa lebih kurang 38 tahun. Umur saya 38 tahun. Tolaklah 10 tahun belum balik. Maksudnya lebih kurang dalam 30 tahun. Dosa saya sangat banyak. Ibadah saya sangat sedikit. Subhanallah. Sebab apa? Rasa relax. Awal-awal lagi dah Islam. Tapi tuan-puan sekalian, baru saja dihitung dosa. Bermula 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Subhanallah. Dan kalian mendapat Islam dengan perjuangan yang sangat dahsyat, kesabaran. Mudah-mudahan kalian akan dipanggil oleh Allah melalui pintu sabar. Salah satu pintu syurga namanya pintu sabar. Babus sabar. Sebab tuan-puan dapat Islam ini dengan kesabaran. Jangan lupa tarik kami sama-sama masuk syurga. Subhanallah. Dan sebagai penutup ni,
Masya Allah. Dah penutup ya. Saya nak sebutkan, wallahualam berapa lama penutup ni. Boleh terus tak ni? Faham tak cara saya sampaikan? Saya takut tinggi je. Kan? Angguk-angguk tak tahu. Angguk faham ke? Angguk mengantuk. InsyaAllah angguk faham ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Okey. Saya kongsikan 10 amalan. Kalau ingat-ingat lah ya. Kalau tak ingat boleh tengok balik. Follow lah saya. Sebenarnya kenal tak saya ya? Ada yang kenal, ada yang tak. Subhanallah. Saya rasa ramai yang tak kenal. Kan? Masya Allah. Saya Ustazah Asma Harun. Boleh follow dekat page FB saya. Cari je Ustazah Asma Harun. Nanti ada ceramah-ceramah. Tak apa. Tak ada masalah tak kenal saya. Saya bukan sesiapa. Yang penting kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jatuh cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Kalau tak sayang saya tak apa. Kalau kita tak sayang sekian-sekian, ibu ayah kena sayanglah. Tapi wajib kita cinta, jatuh cinta dan sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayang. Kalau kita sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi kita akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di syurga. Sebab Nabi confirm syurga, jadi insya-Allah kita akan masuk syurga. Saya nak kongsi 10 amalan untuk kita buat bagi malam yang terakhir Ramadan. 10 malam yang terakhir bermula pada malam ini. Betul ke betul? Betul kan? Hari ini 19 Ramadan. Jadi start maghrib ni adalah 10 terakhir Ramadan. Jadi saya sebut secara laju-laju 10 amalan untuk 10 malam terakhir Ramadan. Dan janganlah buat hanya 10 malam terakhir saja. Tetapi kita buat juga pada siang hari. Jangan buat malam saja, buat juga siang hari. Subhanallah. Okey, amalan yang pertama iaitu kita berusaha menyempurnakan solat fardu. Kalau kita tak boleh nak banyakkan solat sunat, rasa berat. Solat fardu pun dah berat kan? Tiba-tiba nak tambah lagi solat sunat tarawih sampai 8 sampai 20. Nak solat sunat duha, tahajud lagi susah contoh. Jadi sekurang-kurangnya kita jaga betul solat fardu. Jaga sungguh-sungguh solat fardu. 10 hari yang terakhir, 10 malam, solat fardu di awal waktu. Dan cuba solat jangan laju. Solat dengan tenang. Ada orang dia malas nak banyak berdoa. Adakah di kalangan kita ni banyak berdoa? Berdoa je. Sikit-sikit doa, sikit-sikit doa. Tengah berjalan berdoa. Tengah duduk rehat berdoa. Antara yang paling lemah umat Islam adalah banyakkan berdoa. Kadang lepas semayang pun kita laju-laju, Assalamualaikum, baca doa pendek. Tengok telefon 1 jam, doa 1 minit. Betul tak? Kan? Tengok TV, tengok movie boleh 2 jam. Solat nak dapat 5 minit pun kadang payah. Nak baca doa 5 minit pun rasa lama. Kalau imam baca doa panjang sikit, hati dah rasa, kenapalah panjang sangat. Rasa nak cepat je, nak selesai cepat. Saya nak sebutkan, kalau kita ini malah berdoa, bukan nak kata tak apa. Sekurang-kurangnya kita jaga solat. Sebab solat tu sendiri adalah doa. As-salah, maksud dia adalah ad-du'a. Bila kita start solat, Allahu Akbar, sampai bagi salam, sepanjang itu sebenarnya kita sedang berdoa. Sebab itu kalau saya lah secara peribadi, itu suami saya dekat ujung tu, itu anak-anak tu. Anak saya ada 7 orang, bawa 5 orang. Subhanallah, ada 7 orang. Ada yang kecil setahun lebih, ada 3 tahun. Itu yang besar-besar lah. Sebab hotel benarkan 7 tahun ke atas. Jadi 2 orang tu pergi hantar rumah pengasuh tadi. Kami buatlah solat tarawih 20 rakaat. Anak-anak kadang-kadang boleh ikut. Kadang berhenti sampai 8. Tapi yang besar kita suruh ikutlah sampai 20. Subhanallah.
Saya cuba ubah pemikiran saya. Saya kata, kalau fikir solat 20 rakaat rasa banyaknya. Tapi bila saya fikir, 1 jam tu saya sebenarnya berdoa, saya tak rasa lama. Bahkan bila habis dah 20, lepas tu tambah lagi witir, saya rasa macam, ya Allah, tak puas lagi berdoa. Bila kita fikir, kita sebenarnya sedang berdoa dan sedang bercakap dengan Allah, kita rasa macam 1 jam tu tak ada apa. Suami saya pun pandai baca Qul Allah, Inna Ataina. Qul A'udzu Bil Falaq. Lepas tu surah Al-Qadr. Tak apalah, subhanallah. Bila start, sahabat-sahabat, tuan-puan dimati Allah sekalian, kan kita angkat takbir, Allahu Akbar. Kita kan puji Allah, Allah Maha Besar. Subhanallah. Lepas tu kita baca apa? Kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa yang hafal setakat tu pun dah lengkap dah. Kalau panjang lagi tu kan ada, tapi mungkin bagi mu'alaf susah nak hafal. Cuma saya nak share daripada hadis Nabi yang sahih. Nabi kata begini, masa itu Nabi sedang salat, kemudian ada makmum di belakang. Ada salah seorang makmum ni, dia baca doa iftitah tu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setakat tu je dia baca. Tapi kita kan boleh tambah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Okey, kalau tak hafal tak apa, kalau setakat tadi tu pun tak apa. Lepas selesai solat, Nabi Muhammad bertanya, siapa yang tadi ada membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Lalu sahabat berkata, aku ya Rasulullah. Lalu Nabi berkata, ketika kamu membaca doa itu tadi, doa iftitah tu, pintu langit sedang dibuka oleh Allah. Pintu langit terbuka. Maksudnya di sini, siapa yang bila salat, dia baca doa iftitah yang pendek tu pun, Allah membuka pintu langit untuk mengangkat doa-doa kita. Lepas tu kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Al-Fatihah kan? Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Lepas tu kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku minta tolong dan hanya kepadamu aku sembah. Jika kita ada masalah sebelum solat, insya-Allah masalah settle. Allah akan hantar pertolongan. Allah akan selesaikan masalah kita. Kalau kita sedih, Allah akan berikan berita gembira yang membahagiakan kita. Dengan syarat, ketika kita baca Al-Fatihah tu, baca dengan tenang dan jika boleh, baca dengan maksud. Maksudnya faham. Jangan baca pula perkataan tu, nanti batal solat. Kalau tak boleh pun nak bayangkan maksud, baca dengan tenang. Kan kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku minta tolong. Kalau ingat maksud tu saja pun tak apa dah. Bila sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, cuba bayangkan maksudnya adalah hanya kepadamu aku sembah dan hanya kepadamu aku minta tolong. Allah Subhanahu Wa Taala bila ada hamba dia minta tolong, Allah sangat gembira, Allah sangat suka. Dah dapat dah warning. 10 minit lagi. Subhanallah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai Muhammad, katakanlah, apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, wahai Muhammad, ini Allah yang sebut ni. Apabila hambaku bertanya tentangku, wahai Muhammad, katakanlah, inni qarib, aku sangat dekat dengan hambaku. Ujibu da'wata da'i idza da'an.
Aku pasti memakbulkan permintaan hamba-Ku apabila dia meminta. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka taatilah segala perintahku, tinggalkanlah laranganku, dan yakinlah kepadaku. Percaya dan beriman kepadaku. Sebab itu, sahabat-sahabat saudara se-Islam saya, bila kita minta doa dengan Allah, kena minta dengan yakin bahawasanya Allah pasti makbulkan. Tetapi bukan dengan cara kita, dengan cara Allah. Bukan ikut waktu yang kita nak, tapi mengikut waktu yang Allah tentukan. Sebab Allah yang paling tahu bila waktu sesuai kita dapat apa yang kita minta. Apakah yang patut kita dapat? Contoh kalau doktor kan, kita sakit, doktor bagi 5 ubat. Kalau ikut kehendak hati kita, nak 1 je tapi boleh cover semua. Doktor, tak boleh ke bagi 1 tapi cover semua sakit saya? Tak boleh. Pakcik kena makan 5 ubat ni. Jadi kita ikutlah juga sebab doktor paling tahu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu, ia amat baik bagi kamu. Sabar, apa yang kamu tak suka tu sebenarnya sangat baik untuk kamu. Cuma kena bertahan, kena sabar. Allah tak tunjuk lagi apa kebaikan dia. Kalaulah Allah buka hikmah, setiap kali kita diuji, setiap kali kita dapat apa-apa masalah, Allah terus nampakkan hikmah di sebalik yang terlindung, mesti kita akan terus happy bila diuji. Bila diuji je senyum sampai orang pelik. Kenapa kau ni? Kan? Kau kan kena langgar. Kereta kemek kau boleh senyum. Kalaulah Allah buka pintu hikmah, Allah tunjukkan. Kalau kamu sabar, kena langgar ni, kamu dapat nikmat ni di syurga. Tapi sebab Allah tak tunjuk, Allah tak nampakkan, sebab Allah nak uji kita boleh tak sabar. Sebab itu Allah menyebutkan kepada kita, pujuk diri kita. Boleh jadi apa yang kamu tak suka, yang kamu sedih, yang kamu duka cita tu, ia baik sangat bagi kamu, sabar. Dan boleh jadi apa yang kamu nak sangat, yang kamu suka sangat, yang kamu bayangkan kalau kamu dapat, happynya, tapi tak dapat. Allah kata boleh jadi apa yang kamu suka itu, ia buruk bagi kamu. Mungkin kalau kita dapat, kita lupa Allah. Mungkin kalau kita dapat, kita jadi hamba Allah yang sombong. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah paling tahu, kamu tidak tahu apa-apa. Subhanallah, 10 minit saya pun dah habis. Nak sebut 10 amalan kan, dapat sebut 1 amalan saja. Tapi kalau boleh jaga sungguh, kalau tuan-puan dengar dan pegang, kita cuba solat maghrib ni nanti, kan ambil wuduk dengan sempurna, dengan baik-baik, subhanallah. Sebab orang yang ambil wuduk yang sempurna, antara yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ini sabda Nabi juga, sabda Nabi yang sahih, Nabi menyebutkan, barang siapa yang mengambil wuduk, lalu menyempurnakan wuduknya. Jadi ambil wuduk, jangan kelang kabut. Ambil perlahan-lahan, ikut sunnah Nabi 3 kali. Yang perempuan, kalau pakai alat solat, bersihkan betul-betul. Jangan sampai kita punya makeup menghalang daripada wuduk. Solat pun tak sah, pahala wuduk pun tak dapat. Na'udzubillah min zalik. Jadi ambil wuduk, Nabi sebut, barang siapa yang mengambil wuduk, lalu menyempurnakan wuduknya. Nabi sebut, sempurnakan wuduknya. Lalu selepas selesai wuduk, dia baca doa. Kan ada doa lepas wuduk, apa doa dia? Boleh ikut saya tak doa lepas wuduk? Bismillahirrahmanirrahim. Macam puasa je belaka. Tak larat ya? Saya pun ni berjuang ya. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni
min ibadika salihin. Amin. Tapi dalam hadis Nabi ada yang menyebutkan kalau lepas ambil wuduk cukup kalau kita syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau takat tu pun dah sempurna. Tapi kalau tambah lagi ujung tu pun boleh. Itu riwayat yang lain. Nabi sebut, barang siapa yang mengambil wuduk lalu menyempurnakan wuduknya, kemudian dia membaca doa yang tadi tu, akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Subhanallah. Akan dibuka 8 pintu syurga. Subhanallah. Ini disebut dalam hadis yang lain, sesungguhnya syurga ada 8 pintu. Bayangkan kita ni orang ambil wuduk, jaga wuduk dan baca doa tu tadi. Bila di mahsyar kelak, 8 pintu syurga terbuka untuk kita, kita boleh pilih mana-mana pintu nak masuk. Sebab itu, saya berpesan pada diri saya dan sahabat-sahabat saudara se-Islam yang baru ataupun lama, tolong jaga betul-betul solat fardu. Kalau kita tak boleh jaga puasa, tak boleh jaga aurat lagi dengan baik, tak boleh banyakkan zikir, tak boleh baca, tak boleh jaga lagi sunat, solat sunat, tak apa. Jaga solat fardu 5 waktu, sakit ke, penat ke, tak sempat ke, macam mana, jaga betul-betul. Sebab Nabi bersabda, as-salatu imaduddin, solat tiang agama. Faman aqamaha, siapa yang dirikan solat 5 waktu, faqad aqamaddin, dia mendirikan agama dan hidupnya. Waman tarakaha, siapa yang meninggalkan solat walaupun 1 waktu, faqad hadamaddin, dia meruntuhkan agama Islamnya. Walaupun dia dah susah payah masuk Islam, bimbang dengan tak solat, dia runtuhkan agama Islamnya. Na'udzubillah. Dan orang yang solat sentiasa akan dijaga oleh Allah. Ini hadis Nabi yang lain. Nabi sebut, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, wa iza sta'anta fasta'in billah, wa iza sa'alta fas'alillah. Allahu Akbar. Nabi kata, jagalah Allah. Jaga salat itu bermaksud kita jaga hubungan kita dengan Allah. Kalau kamu jaga salat, berarti kamu jaga Allah, jaga hubungan dengan Allah. Maka kamu akan dijaga oleh Allah. Dan kamu akan dapati Allah akan sentiasa bersama dengan kamu. Bila kamu perlukan sesuatu, minta tolong dengan Allah. Dan bila kamu perlukan nak sesuatu, minta dengan Allah. Sahabat-sahabat yang saya kasih, yang saya hormati, saya tahu mu'alaf sangat berjuang nak cukupkan solat 5 waktu. Tetapi ia sangat berbaloi untuk hidup kita dunia, dalam kubur sampailah di mahsyar. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi sekadar itu, saya ulang. Sekadar itu tapi ulang kan. 2 ilmu yang sangat mahal. Selepas dengar azan, lepas dengar azan, baca doa azan. Itu hadis Nabi yang sahih, siapa lepas azan, bukalah Google ataupun buka YouTube, doa lepas azan. Kalau kita tak hafal. Sebab Nabi kata, siapa yang setelah azan lalu dia baca doa azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wa salati qa'imah sampai akhir, dia akan berhak, Nabi kata wajib baginya syafaatku. Pertama, nak kata hebatnya ibadah solat, bermula dengan azan, baca doa selepas azan, kita akan dapat syafaat Nabi. Lepas dengar azan, kita ambil wuduk. Lepas tu kita buat apa? Baca doa selepas wuduk. Kita dapat apa? 8 pintu syurga dibuka. Lepas tu kita salat, baca pula doa iftitah. Apa yang berlaku? Pintu langit akan dibuka. Segala permintaan kita dalam solat adalah doa. Kita mintakan, Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu doa. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, tutup aibku, tinggikan darjatku, beri rezeki kepadaku, ampunkan aku, beri aku sehat. Itu maksud dia. Subhanallah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, mudah-mudahan insya-Allah kita akan menjadi hamba Allah yang tidak rugi. Hamba Allah yang tidak menyia-nyiakan Ramadan, subhanallah. Ketibaan KPP bahagian dakwah, subhanallah. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Masya Allah, Al-Fadhil Ustaz, KPP bahagian dakwah. Saya nampak tu MC dah nak ambil mic daripada saya. Jadi sekadar itu perkongsian. Saya mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Ya Allah, rizkikanlah kami Lailatul Qadar. Dan saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak bahagian dakwah melalui unit ukhuwah
Ini adalah satu program gabungan usaha sama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan melalui bahagian dakwah dengan pihak kami. Kami adalah NGO Sahabat Amal Care. Dan alhamdulillah daripada Jabatan Agama melalui bahagian dakwah ada memberikan sesuatu untuk kita semua hari ini. Dan daripada kami pula kami ada bawakan hadiah. Kalau untuk muslimat ada telekong yang eksklusif, memang daripada saya sendiri, jenama saya Ustazah Asma. Kemudian ada satu persalinan baju raya, kemudian ada buku dan ada sedikit duit raya. Untuk lelaki pun ada sepersalinan baju raya, kemudian ada kopiah, lepas tu adalah barang-barang yang lain, itu beg. Setiap orang semuanya dapat. Jadi itulah saya sangat berterima kasih kepada pihak Jabatan Agama kerana memberi peluang kami NGO Sahabat Amal Care untuk bersama-sama dalam program ini. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak sambung dengan bagi hadiah. Boleh? Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada yang dihormati pada Asma binti Harun atas ceramah yang telah disampaikan sebentar tadi. Diharap segala pengusian yang disampaikan dapat dimanfaatkan oleh kita semua. Seterusnya, majlis mengadu-adukan ketibaan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah ke program ini. Sungguh harum daun pandan, buah kurma dari Mekah. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh barakah. Kepekan pilah membeli bingka, sayang pesanan terlupus sudah. Majlis bermula kirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pembangkit umat sejahtera. Yang berusaha Ustaz Rizwan bin Awam, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Yang berusaha Ustaz Nur Azlim bin Mat Sidik, Penolong Pengarah Unit Ukhuwah Bahagian Dakwah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Yang dihormati Ustazah Asma binti Harun selaku penceramah penjemputan merangkap penaung NGO Sahabat Amal Care, tetamu-tetamu jemputan yang terdiri daripada pimpinan NGO iaitu Pertubuhan Kebajikan Islam PERKIN, Malaysian Chinese Muslim Association MAKMA, Muslim River Association MRA, Pertubuhan Mu'alaf India se-Malaysia MIRA, Cawangan Negeri Sembilan, Badan Kebajikan Orang Islam Asli Bakoi, Cawangan Negeri Sembilan, Sahabat Amal Care SAC, seluruh kaki tangan bahagian dakwah, seterusnya Barisan Urus Setia Bahagian Dakwah, Barisan Penggerak Masyarakat Orang Asli PMOA, Barisan Sukarelawan Rakan Ziarah SRZ, para penyumbang iaitu Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM dan Maybank, dan yang diraikan hadirin dan hadirat sekalian, selamat datang diucapkan ke Majlis Iftar Tautan Ukhuwah Saudara Muslim Jaiz. Untuk makluman hadirin yang dihormati sekalian, majlis pada hari ini dianjurkan oleh Unit Ukhuwah Bahagian Dakwah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan dan para peserta pada hari ini seramai 55 orang mu'alaf daerah Seremban. Sidang hadirin sekalian, bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari ini, majlis menjemput Ustaz Muhammad Faris bin Muhammad Zaid merupakan sukarelawan rakan ziarah bagi memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan.